Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis Al-Fadil Ustaz Saifu, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi ini dapat bersama-sama dengan tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan dalam kita membicarakan dan mendiskusikan berkaitan dengan buku yang saya tulis, iaitu berkenaan dengan tafsir Sufi Isyari dan tafsir Batiniyah, pengenalan dan perbandingan. Saya mengambil peluang juga di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Darul Khusus, yang telah memberikan peluang kepada saya untuk menulis buku ini dan mencetak, di samping dapat membentangkannya pada program kita pada hari ini. Tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, buku yang saya tulis ini sebenarnya adalah sebahagian daripada tesis saya, tesis PhD yang saya buat di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, yang mana tajuk tesis saya itu ialah At-Tafsir As-Sufi Al-Isyari Baina Al-Burusawi wa Ibn Ajibah. Tafsir dalam ataupun tesis dalam bahasa Arab, yang mana saya lanjutkan pula dengan penyidikan, dan maka terhasillah buku yang berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk seterusnya perbincangan berkenaan dengan buku ini, saya mungkin, kalau boleh saya sebut awal, mungkin perbincangan berkaitan dengan buku ini agak tinggi sebab ia adalah perbincangan akademik. Ia berbentuk ilmiah, jadi mungkin ia agak sedikit membosankan sebab dia agak tinggi perbahasan dia. Walau bagaimanapun, saya cubalah sekadar yang mampu untuk memberikan kefahaman kepada semua yang hadir pada pagi ini, untuk kita melihat agar kita dapat menjernihkan mana-mana yang keliru, kita dapat jelaskan mana-mana yang kusut, untuk sama-sama kita memahami apa yang disebut sebagai tafsir Sufi Isyari ini. Saya sebut awal ni sebab supaya kita dapat bersedia. Ibarat kata, kalau sekiranya kita ni diberitahu bahawa kita disuruh untuk angkat satu geleng air, satu geleng tahu kan, satu bekas air yang besar, yang kalau kita sangka bahawa bekas yang besar itu tak ada air, maka kita biasanya akan nak pergi angkat bekas yang besar itu dalam keadaan berlenggang je lah. Maksudnya kita tak bersedia. Kita ingatkan bekas tu tidak berat. Tapi tiba-tiba bila nak angkat
rupa-rupanya ada air dalam tu. Ia sangat berat. Kita angkat tu, mungkin kita angkat dan kita akan hempas balik. Hempak balik. Jatuhkan sebab rupa-rupanya berat. Tapi kalau kita dah tahu ada air dalam bekas tersebut, air ini berat, ataupun bekas tersebut berat, maka pastinya kita bila sebelum angkat tu kita akan mengumpul kekuatan. Sebelum angkat tu kita akan kumpul kekuatan kita, bersedia untuk angkat benda yang berat ni, kita angkat dengan sedaya upaya. Tak adalah kita hempak balik. Itu maksudnya. Bila kita dah tahu perbincangan kita pada hari ini mungkin agak sedikit tinggi, kita boleh bersedia. Tapi apapun kita cubalah sedaya upaya untuk kita memahami perbahasan yang ada ini. Untuk seterusnya, kita mungkin boleh lihat kepada mukadimah dahulu, pada muka surat 8, yang mana kita mengetahui bahawa Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam dalam bahasa Arab. Ini kita sedia maklum bagaimana Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengannya, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Apabila Al-Quran ini diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia diturunkan dalam bahasa Arab dan disampaikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berlumba-lumba memberi perhatian dan mengambil berat terhadap Al-Quran dengan membaca, menghafal, memahami makna-makna, menjalankan hukum hakam dan berakhlak dengan akhlaknya. Mereka dapat merasai kemanisan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang Arab yang mampu memahami Al-Quran dan mengetahui makna serta tujuannya berdasarkan bahasa mereka. Jadi bila bahasa Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab, maka mudahlah para sahabat memahaminya kerana mereka juga adalah berbangsa Arab. Mudah untuk mereka menghafaz dan melaksanakan dalam kehidupan. Walau bagaimanapun mereka juga kadang-kadang keliru dengan beberapa ayat Al-Quran yang kabur tujuan dan terlindung maksudnya. Kadang-kadang ada juga yang sukar difahami apa makna di sebalik ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pun begitu, kekeliruan tersebut tidak berpanjangan kerana mereka akan merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ada bersama mereka. Mudah untuk mereka bertanya kepada Rasulullah kalau ada apa-apa yang mereka kurang jelas berkaitan dengan firman Allah tersebut. Selepas berlalu zaman mereka, wujud golongan yang berpecah dalam perkara agama dengan lahirnya beberapa aliran dan mazhab. Pelbagai kajian tentang Al-Quran telah dibuat untuk mengeluarkan hukum yang terkandung di dalamnya. Jadi bila Islam ini dah berkembang, banyak negara-negara yang bukan Arab telah dibuka pada zaman awal Islam itu, maka perbincangan berkaitan dengan Al-Quran ini makin dilihat rumit, sebab kerana orang-orang bukan Arab ini mereka juga cuba untuk memahami sebagaimana yang sepatutnya lah, kena memahami kandungan dalam Al-Quran tersebut. Jadi timbullah pelbagai pemahaman berkaitan dengan Al-Quran ini. Terdapat pelbagai metod, cara penjelasan dan penerangan yang diberikan mengikut pandangan ahli fikir, fuqaha, ahli sastra, ahli tasawuf dan lain-lain lagi. Antara bentuk-bentuk tafsir yang menjelaskan kitab Allah adalah tafsir Sufi Isyari.
Jadi bila dah berkembang, banyak aliran-aliran yang timbul dalam memahami Al-Quran ini, salah satunya adalah aliran yang berbentuk tasawuf. Mereka yang mendalami dalam ataupun yang terlibat dalam tasawuf, mereka juga menafsirkan Al-Quran berdasarkan kepada pengalaman rohani dan juga berdasarkan kepada pengetahuan mereka. Jadi itulah mungkin sedikit sebagai mukaddimah untuk kita faham bagaimana boleh timbulnya, terhasilnya ilmu tafsir Sufi Isyari ini. Sesetengah kitab dia hanya tulis tafsir Isyari semata-mata, tak ada perkataan Sufi itu. Tapi saya sengaja tambah perkataan Sufi sebab supaya boleh difahami. Kerana selain daripada tafsir Sufi Isyari yang berbentuk Isyari ini nanti kita akan terangkan maknanya, tapi lebih kita boleh nak beri faham di sini ialah Isyari itu adalah dengan makna dalam bahasa Melayu kita isyarat lah. Isyarat. Kita memberi isyarat. Jadi isyarat ni dalam Quran selain daripada golongan tasawuf yang menafsirkan secara isyarat, terdapat juga tafsir-tafsir yang lain yang menggunakan isyarat. Contohnya tafsir yang berkaitan dengan sains. Sains banyak kita dapati zaman sekarang ni, mereka yang mengkaji Al-Quran dan mengeluarkan aspek-aspek sains dalam Quran. Jadi sebenarnya apa yang dibuat itu sebenarnya dalam bentuk isyarat juga. Nanti kita akan terangkan perbezaan antara isyarat sains dengan isyarat sufi. Jadi bila ada isyarat-isyarat ni, tafsir yang berbentuk isyarat ni dalam aliran yang lain, dalam bentuk yang lain, maka saya tambah sedikit perkataan tafsir sufi supaya dapat membezakan isyarat-isyarat yang lain tersebut. Jadi kalau kita nak cari dalam khazanah ilmu Islam, memadai dah untuk tulis at-tafsir al-isyari. Kalau nak cari, nak rujuk dalam kitab-kitab, dia hanya tulis at-tafsir al-isyari. Sebab isyari di situ pun adalah dalam bentuk istilah yang memberi maksud merujuk kepada tafsiran ahli-ahli sufi kepada Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah, tuan guru sekalian, kita tengok kepada muka surat 14. Jadi sebelum kita pergi kepada perbahasan berkaitan dengan tafsir Sufi Isyari ini, kita mungkin lihat dahulu berkaitan dengan definisi tasawuf. Dan saya fikir pun tuan-tuan guru dan juga para asatizah, tuan-tuan puan, semuanya mungkin dah didedahkan tentang definisi tasawuf ini dalam perbincangan dan program-program sebelum ini. Jadi kita mungkin sebut secara sepintas lalu sahaja untuk kita faham apa yang dimaksudkan sebagai tasawuf tersebut. Para pengkaji telah berbeza pandangan dan melalui perbincangan yang panjang sejak dahulu sehingga sekarang mengenai kata terbitan bagi perkataan tasawuf daripada segi bahasa. Jadi bila nak bincang dari sudut bahasa ni, memang menjadi perbezaan pandangan ramai, khususnya para pengkaji, para penyelidik, para ilmuwan. Tasawuf itu berasal daripada kata akarnya daripada perkataan apa. Walau bagaimanapun sebenarnya ada dua pandangan berkaitan dengan perkara ini tentang perkataan tasawuf. Pandangan pertama melihat bahawa perkataan tasawuf itu adalah merupakan kata terbitan, dan golongan yang kedua menyatakan sebaliknya. Golongan yang berpegang dengan pandangan pertama ini berbeza pandangan antara satu sama lain pula. Yang pertama yang kata berasal daripada kata terbitan, satu-satu perkataan akar dalam bahasa Arab ini pun berbeza pandangan pula. Ada yang berkata kata berasal daripada kata nama as-sufiyah, kata nama as-sufiyah adalah kata terbitan daripada perkataan as-safu ataupun as-safa. Kerana tujuan tasawuf adalah untuk mengangkat jiwa bagi mencapai kebahagiaan. Jadi ada yang berpandangan tasawuf ni daripada perkataan as-safu yang bermakna kalau kita sebut as-safu minasyai'
khiyaru wa khalisu, maknanya yang terbaik, yang bersih, yang tidak tercemar. Itu maksud as-saffu. Jadi bila kita bincang tentang nak kaitkan dengan tasawuf, ia berkait dengan hati, hati yang bersih, hati yang disucikan, hati yang tidak tercemar, yang mana ia akan mengangkat jiwa seseorang itu mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Begitu juga ada yang berpandangan daripada kata terbitan as-saf, iaitu seolah-olah mereka berada dalam saf yang pertama ketika hati mereka hadir di hadapan Allah. Ia adalah yang ketiga, ia adalah kata terbitan bagi perkataan ahli sufah yang dinisbahkan kepada Sufah bin Bishr, keluarga Sufah. Ada juga yang berpandangan sedemikian. Ada juga yang berpandangan bahawa ia nisbah kepada perkataan Sufana yang bermakna sayur-sayuran. Yang kelima, ia dinisbahkan kepada perkataan Sufia, iaitu perkataan Greek yang bermaksud hikmah. Daripada perkataan itu juga terbit perkataan filosof yang bermaksud orang yang mencintai hikmah. Dan yang keenam, ia adalah kata terbitan daripada perkataan as-suf. Yang ketujuh, perkataan as-sufiyah dinisbahkan kepada ahli suffah, iaitu orang fakir daripada golongan muhajirin yang tinggal di Suffah di dalam Masjid Nabawi Madinah. Jadi ini semua adalah perbahasan ataupun pandangan-pandangan para ilmuwan kita, khususnya ahli-ahli tasawuf, berkait dengan kata akar, kata asal bagi perkataan tasawuf itu. Sementara golongan yang berpegang kepada pandangan kedua yang kata bukan kata terbitan ini menyatakan bahawa perkataan tasawuf adalah bukan kata terbitan, sebaliknya adalah gelaran. Dia hanya gelaran sahaja. Di mana Imam Al-Qushari berkata tentang perkara ini, tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa kata nama ini dari sudut bahasa Arab adalah berdasarkan qiyas atau kata terbitan. Apa yang paling jelas ia adalah gelaran. Jadi Imam Qushairi dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau menyatakan bahawa tasawuf itu adalah gelaran semata-mata. Jadi tak perlu nak cari kata akar, kata asal bagi perkataan tasawuf tersebut. Walau bagaimanapun, pandangan yang paling kuat ialah kata terbitan daripada perkataan as-suf, kerana ianya sahih daripada segi bahasa dan makna. Pandangan yang ramai pada pengkaji, penyelidik yang bersetuju ialah ia daripada perkataan as-suf, iaitu dengan makna pakaian yang berbulu. Perkataan tasawuf adalah kata terbitan bagi kata kerja yang diambil daripada perkataan suf untuk menunjukkan pemakaian as-suf. Pendapat ini diguna pakai ataupun diterima oleh At-Tusi, Al-Kalabadhi, As-Suhrawadi dan lain-lain lagi, termasuk penyidik-penyidik zaman moden kita hari ini, Dr. Qasim Ghani, Dr. Abdul Fattah Muhammad Sayyid Ahmad dan Dr. Muhammad Ali Abu Rayyan. Jadi mereka memilih maksud ataupun kata akar, kata terbitan bagi perkataan tasawuf ini, kata akarnya, kata asalnya daripada perkataan as-suf. Kenapa digunakan ataupun diterima pandangan tersebut, iaitu datang daripada perkataan as-suf ini? Adapun dari segi makna, as-suf ialah kain berbulu yang merupakan pakaian kebiasaan para nabi dan siddiqin serta lambang kepada orang miskin yang beribadat. Mereka memakainya untuk membezakan diri mereka dengan orang yang berpakaian untuk bermegah. Antara dalilnya ialah apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan yang terpilih daripada kalangan sahabat Nabi Isa alaihi salam, mereka dinisbahkan kepada zahir pakaian mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala al-hawariyun, ingatlah ketika golongan hawariyin berkata. Jadi maksud asal hawariyun itu ialah golongan yang memakai pakaian putih. Sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam ni, mereka pakai pakaian putih, lambang kesucian, dan mereka ini kerana mereka ni memakai pakaian putih, maka mereka dinisbahkan dengan pakaian putih mereka itu dengan digelar sebagai al-hawariyun. Jadi itu dari sudut bahasa, perbahasan dari sudut bahasa
kata akar bagi perkataan tasawuf. Seterusnya muka surat 19, definisi tasawuf daripada sudut istilah. Dia ada perbahasan. Kalau kita bincang secara akademik, kita akan lihat dari sudut bahasa, kita akan lihat dari sudut istilahnya. Istilah ni ialah penggunaan dalam bidang yang kita bincang tersebut. Sekarang ni kita bincang dalam bidang tasawuf, maka kita nak tengok perbahasan dan definisi tasawuf itu dari sudut bidang tasawuf itu sendiri. Jadi definisi tasawuf daripada sudut istilah ialah tidak ada di mana tidak ada satu takrifan yang dapat disepakati antara pengkaji, ulama dan ahli sufi. Terlalu banyak takrifan-takrifan yang diberikan oleh para cendekiawan, ahli sufi, para ulama kita berkenaan dengan definisi tasawuf dari aspek sudut istilah ini. Ini kerana ilmu tasawuf tidak mungkin boleh diberikan takrifan dan definisi yang tepat, kerana intipatinya adalah berkaitan dengan isyarat, pemberian dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada lautan ilmu yang hanya diketahui oleh ahlinya sahaja. Ia adalah berdasarkan kepada qadar pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu bila kita bincang tentang tasawuf ini, ia sebenarnya ia adalah berkaitan dengan pengalaman rohani. Mereka menjalani ataupun mereka melalui proses kerohanian, dan ia berkait dengan pembersihan hati. Bila kita bincang tentang tasawuf, tonggak utamanya ialah berkait dengan pembersihan hati. Jadi kita tahu bahawa masing-masing mempunyai pengalaman rohani yang berbeza-beza. Si A berbeza dengan si B berbeza dengan si C. Jadi dia berbeza-beza. Bila mereka nak beri takrifan tentang tasawuf itu, maka mereka akan memberikan takrifan itu berdasarkan kepada pengalaman rohani masing-masing. Jadi itulah yang menyebabkan ada perbezaan yang ketara di antara satu sama lain dalam memberi definisi kepada tasawuf. Apatah lagi kalau kita bincang tentang hati itu sendiri. Kalau mengikut Dr. Majdi Al-Hilali dalam kitabnya Al-Imanu Awalan, hati ini adalah tempat rasa. Tempat rasa bagi manusia. Maknanya rasa manusia, rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta, rasa benci, pengharapan dan sebagainya. Bila kita sebut rasa-rasa ataupun dalam bahasa mudahnya kita sebut perasaan, maka sebenarnya ia berada di hati, dekat hati ini. Jadi bila kita sebut ia adalah rasa, masing-masing ada perbezaan dari sudut rasa ini berdasarkan kepada pengalaman masing-masing. Manisnya gula, kan kita tahu. Kalau dari sudut kita tahulah bila kita rasa gula itu manis. Tapi ada juga orang yang demam, bila rasa gula dia rasa pahit mungkin. Itu berbeza-beza dari aspek rasa yang sukar untuk sebenarnya diungkapkan dari sudut bahasa. Kalau saya tanya tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh berikan saya takrifan manis ataupun tidak? Boleh tak berikan saya apa itu manis? Saya fikir ramai di kalangan kita akan hanya mungkin kalau boleh jawab pun, manis itu ialah tidak pahit. Mungkin agaknya lah. Nak beri takrifan manis itu tak mungkin, tak boleh. Nak mudah bagi faham ialah ambil gula, suruh dia makan gula tu. Baru tahu rasa macam mana. Itulah manis. Kita tak boleh nak ungkapkan dari sudut bahasa sebenarnya bila kita bercakap tentang isu rasa ini. Jadi begitulah, dari sudut bila nak berikan takrifan tentang tasawuf ini, ia berkait dengan rasa, berkait dengan pengalaman seseorang dalam kerohanian, maka ia akhirnya membawa perbezaan
pandangan di kalangan para ahli tasawuf kita dalam memberikan takrifan tentang tasawuf itu sendiri. Imam Al-Qushayri berkata manusia bercakap tentang tasawuf, apa maknanya? Begitu juga ahli sufi, siapa dia? Setiap ibarat perkataan berdasarkan apa realiti, apa yang realiti baginya. Maknanya dia bercakap tentang tasawuf, berkata tentang tasawuf ini, ia adalah realiti diri masing-masing berdasarkan pengalaman masing-masing. Oleh itu Ibn Khaldun dan Imam Al-Qushayri dalam risalahnya berkata bahawa terdapat dalam kalangan mereka yang memberikan takrifan berdasarkan kepada keadaan permulaan. Peringkat awal dia terlibat dalam perjalanan rohani ini. Sebahagian daripada mereka, contohnya yang diberikan oleh Muhammad bin Ali Al-Qassab, ia adalah akhlak yang mulia, bercakap tentang akhlak yang mulia yang lahir pada zaman yang mulia daripada lelaki yang mulia. Ini sebenarnya kalau dari sudut perbahasan tasawuf, ia sebenarnya berkait dengan keadaan permulaan seseorang dalam perjalanan tasawuf, bercakap tentang akhlak, bercakap tentang kepribadian, walaupun ialah kesan juga hasil daripada kerohanian, pengalaman kerohanian yang dia lalui. Begitu juga terdapat di kalangan mereka yang mentarifkan berdasarkan keadaan pengakhiran seperti Ruwaim. Ia adalah kekal sentiasa bersama Allah, mengikut apa yang dia kehendaki. Kamu tidak mempunyai apa-apa dan tidak ada perkara yang memiliki kamu. Jadi ini adalah perbahasan tentang sudah berada di hujung pengalaman rohani, mana proses kerohanian dia itu, perbincangan tentang kebersamaan dengan Allah, sudah berada dalam hadrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua adalah secara umumnya kita boleh katakan ialah berada di keadaan pengakhiran. Bukan berakhir itu maknanya dah habis dah, tapi dia duduk dalam suasana yang sudah di peringkat kemuncak dalam pengalaman rohani dia. Antara mereka juga yang mentakrifkan berdasarkan tanda. Tanda sebagaimana dinyatakan oleh Al-Baghdadi, tanda ahli sufi yang benar adalah dia fakir selepas kaya, hina selepas dihormati dan tidak dikenali selepas terkenal. Kita nak kenal orang ni ahli tasawuf ataupun tidak, tengok kepada kepribadian dia, tengok kepada zahir dia, tengok kepada tanda yang lahir daripada pengalaman rohani dia tu. Dia seorang yang fakir selepas kaya, hina selepas dihormati. Ini tanda-tanda luaran yang boleh dilihat daripada seseorang ahli tasawuf itu ataupun sufi tersebut. Selain itu terdapat juga yang mentakrifkannya berdasarkan usul dan pembinaannya. Seperti disebut oleh Imam Ruwaim yang berkata tasawuf dibina atas 3 sifat: berpegang dengan kefakiran dan kekurangan, sanggup memberi dan tidak mementingkan diri, dan meninggalkan bantah-membantah serta ikhtiar. Jadi kesimpulan penggal yang terakhir, saya ada buat kesimpulan. Ini saya cuba simpulkan daripada takrifan yang diberikan oleh ulama-ulama tasawuf kita, tapi tidak lengkap, tidaklah sempurna. Cuma saya sebut kat sini berdasarkan kepada takrifan-takrifan yang diberikan oleh para ulama. Berdasarkan takrifan-takrifan di atas, dapat disimpulkan bahawa tasawuf adalah bermula dengan akhlak yang mulia dan akhirnya sentiasa bersama Allah, mengikut apa yang dia kehendaki berdasarkan kepada usul dan tanda-tanda ahli sufi. Baik itu berkait dengan tasawuf. Sebab kita nak kena kenal dulu tasawuf ni apa. Sebab bila kita bincang tentang tafsir sufi isyari, dia tak boleh lari daripada tafsir yang bersandar dan berasaskan kepada ilmu tasawuf. Jadi kita kena tahu apa itu dulu tasawuf, baru kita boleh lihat dan boleh faham apa yang dimaksudkan dengan tafsir sufi isyari itu. Tuan-tuan guru, para asatizah dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok pula dari sudut tafsir, apa yang dimaksudkan dengan tafsir. Tafsir daripada segi bahasa adalah berasal daripada perkataan fassara, dengan huruf sin yang bertasydid. Ia diambil daripada perkataan al-fasru yang bermaksud penjelasan. Dikatakan juga ia adalah perkataan yang diterbalikkan daripada perkataan as-safru yang dengan maksud juga penjelasan. Jadi itu dari sudut bahasa kita
tak detailkan sangatlah. Cuma yang kita nak tengok ialah dari sudut istilah ini. Sebab bila kita bicara dari sudut istilah, kita sebut tadi ia adalah perbincangan, perbahasan definisi dalam bidang tersebut. Dalam bidang kalau kita sekarang ni dalam bidang ilmu tasawuf ataupun dalam bidang tafsir itu sendiri. Daripada sudut istilah pula Ibn Hayyan berkata ilmu yang membahas tentang bagaimana menyebut lafaz Al-Quran, makna lafaz Al-Quran, hukum yang ada pada lafaz Al-Quran, sama ada setiap patah lafaz atau lafaz yang telah tersusun, makna-makna yang muncul daripada ketika lafaz tersebut disusun dan lain-lain. Dan saya bawa juga pandangan daripada Az-Zarkashi, Az-Zurqani, dan yang paling penting bila kita bincang tentang tafsir ini, jelasnya saya sebut penggang yang terakhir itu, ilmu tafsir adalah ilmu yang membahaskan tentang maksud yang dikehendaki oleh Allah mengikut kemampuan manusia. Ia merangkumi semua perkara yang berkait dengannya untuk memahami makna dan menjelaskan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ilmun yabhasu an muradillahi taala biqadri taqatil bashariyah, iaitu ilmu yang kita nak faham apa kehendak Allah Ta'ala daripada perkataan ataupun ayat yang ataupun wahyu Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak faham apa yang Allah nak daripada perkataan ataupun ayat tersebut. Macam kalau saya dengan maaflah, saya ni orang Terengganu. Kadang-kadang mungkin kalau keluar perkataan-perkataan Terengganu ke, boleh buat-buat fahamlah, mungkin. Contohnya lah kita sebut ikan makan kucing. Ikan makan kucing. Apa tuan-tuan dan puan-puan faham? Ikan makan kucing. Oi, ikan tu cepat-cepat lagi makan kucing kan? Kalau nak lebih pekat lagi lah. Untuk Negeri Sembilan ni saya tak reti lah nak sebut dialek dia macam mana. Kalau ikan makan kucing ni, saya pensyarah di USIM sejak 2009, duduk di Negeri Sembilan lah. Duduk di Negeri Sembilan lama dah, hampir 15 tahun ataupun kurang sikit sebelum berpindah ke ataupun dipinjam ke Kolej Al-Quran Terengganu. Dan nilai itu sebenarnya saya duduk kat nilai kat USIM tu dia macam tak ada sangat dialek Negeri Sembilan kan, sebab dia dah ujung agaknya sebelah Selangor dah. Jadi dia dialek Negeri Sembilan tu mungkin dah tak ada dah. Orang Negeri Sembilan pun tak cakap dialek Negeri Sembilan sebab mungkin ramai orang luar dekat situ. Jadi walaupun duduk kat situ, masa kat Mesir dulu ramai juga kawan-kawan daripada Negeri Sembilan. Masa kat Kuza, Ustaz Saiful pun bekas pelajar Kuza, bekas pelajar Mesir. Ramai kawan-kawan, Ustaz Sofi, ramai lagi lah. Katanya nak mari, kata Ustaz Sofi ni, tapi tak jumpa lagi. Biasa mudah nampak dia. Fahamlah maksud mudah nampak tu kan. Jadi simbolik tu, isyarat juga maksud mudah nampak tu. Nak sebutnya ialah bahawa nak faham bahasa itu, ikan makan kucing lain berbeza dengan ikan makan kucing. Lain. Kucing tu K tu dia ada sabdu dia. Sabdu tu mewakili maksudnya ikan dimakan oleh kucing. Kalau ikan makan kucing. Kalau ikan makan kucing, pelik pula. Mana ada ikan makan kucing? Dia beza tu. Itu sekadar selingan. Nak faham ikan makan kucing, jadi nak kena belajar, nak kena tahu apa maksud sabdu dalam logat Terengganu. Banyak lagi benda-benda lain yang menjadi kaedah-kaedah dalam bahasa ataupun logat Terengganu ni. Jadi kita ni nak belajar bahasa Arab sebab nak faham apa yang Allah Ta'ala cakapkan, Allah Ta'ala katakan, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu. Maka kita belajar tafsir. Kita belajar tafsir ni untuk kita faham kehendak Allah yang sebenarnya melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya definisi isyari. Jadi kita dah faham apa itu tasawuf,
Kita dah faham apa itu tafsir, dan sekarang ni kita cuba nak faham pula apa yang dimaksudkan dengan isyari. Jadi kita dalam yang kita nak bincang pada pagi ini ialah tafsir sufi isyari. Tafsir itu kita dah lihat dari sudut apa definisi dia, apa maksud kehendak tafsir itu. Sufi kita dah tengok apa yang dimaksudkan dengan tasawuf. Sekarang ni kita nak tengok dari aspek isyari. Isyari ialah kata nisbah yang diambil daripada perkataan isyarat. Sebagaimana yang saya sebut tadilah. Kalau bahasa Melayu kita ni mudahnya isyarat. Isyarat dari segi bahasa adalah kata terbitan daripada perkataan asyara. Disebut asyara rajulu yushiru isyaratan. Lelaki itu menunjukkan isyarat apabila dia membuat isyarat. Isyarat dari segi istilah pula ialah sesuatu yang disabitkan dengan bentuk yang sama tanpa didahului dengan percakapan. Jadi isyarat ni nak mudah faham ialah ia bukan makna asal kepada perkataan yang disebut. Contoh, saya buat contoh. Bila saya sebut perkataan baju, saya sebut perkataan baju, maka kalau kita cari dalam kamus, kita akan tahulah makna baju itu apa. Makna baju ni ialah pakaian yang dipakai untuk menutup tubuh. Mungkinlah macam tu. Saya buat takrifan sendiri. Okey, tak cek pun dalam kamus. Maknanya macam tu. Dipahami baju itu ialah pakaian yang ataupun kain yang telah dijahit untuk menutupi badan kita. Itu makna. Tapi isyari ini, isyarat itu di luar daripada makna. Contoh saya kata, pakaian adalah lambang ketamadunan. Lambang ataupun simbol ketamadunan. Sebab orang dulu zaman awal-awal mungkin kita belajar zaman Mesopotamia sebagai zaman-zaman dulu tu kan, tak pakai baju. Contohnya, tak pakai baju. Sekarang ni bila manusia dah berkembang dan sebagainya, berubah zaman dan masa, orang dah pakai baju. Pakaian adalah lambang kepada ketamadunan. Kalau kita cari dalam kamus perkataan baju, adakah diberi takrifan baju itu adalah ketamadunan? Tak ada. Dalam kamus tak akan diberikan takrifan baju itu adalah dengan makna ketamadunan. Ketamadunan itu perkataan yang lain daripada perkataan baju tersebut. Jadi baju hanya isyarat, memberi isyarat kepada tamadun, melambangkan simbol, dia bagi isyarat kepada ketamadunan. Walaupun zaman sekarang ramai dah kembali kepada tak pakai baju, kan? Terbelah sana, terbelah sini, tak cukup kain. Tak tahulah, bagi mereka itu ketamadunan bagi mereka. Tapi hakikatnya balik kepada zaman purba lah sebenarnya. Bila tak pakai baju ataupun tak cukup kain ni, alhamdulillah kita di sini ni orang-orang yang bertamadun, alhamdulillah. Tapi nak sebutnya tamadun itu, dia adalah di luar daripada makna kepada satu-satu perkataan. Luar. Dia hanya memberi isyarat. Jadi sebab itu kita sebut bahawa isyarat sebenarnya berbeza dengan tafsir. Berbeza dengan tafsir. Walaupun kita sebut dalam kita punya perbincangan pada pagi ini ialah tafsir sufi isyari, tapi itu adalah nanti kita akan lihat perbahasannya nanti. Sebenarnya tafsir sufi isyari ini bukanlah tafsir. Saya sebut peringkat awal ni begitu. Nanti kita akan bawa pendetailan dia. Tafsir sufi isyari, saya sebut dulu untuk dipegang oleh tuan-tuan dan puan-puan. Tafsir sufi isyari bukanlah tafsir Al-Quran. Bukan tafsir Al-Quran. Kita sebut tadi, tafsir maksudnya apa? Maksudnya ialah kita nak memahami kehendak Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran. Maknanya
Dengan kata lain, kita nak tahu makna di sebalik daripada ayat Quran. Ayat Quran menyebut tentang, nanti contoh kita ambil nanti, iaitu Kaabah contohnya. Kaabah. Ayat Al-Quran sebut tentang Kaabah sebagai contoh. Jadi Kaabah itu kalau dari sudut tafsir dan maknanya kita tahu. Kaabah ialah, apa kita nak bagi definisi Kaabah ni? Ataupun tarifan dia. Kaabah ialah kita kata rumah Allah, ataupun tempat di mana menjadi kiblat orang Islam. Kita bagi takrifan macam tu kan. Tapi dalam tafsir Sufi Isyari, Kaabah itu setengah ahli tafsir Sufi Isyari ini, mereka memberi bila tafsir itu dia sebut sebagai hati. Kaabah itu adalah hati. Kaabah itu adalah hati, hati manusia. Jadi Kaabah ini, kalau kita cari dalam kamus, tak ada orang, tak ada ahli bahasa yang akan mentarifkan ia sebagai, memberikan makna ia adalah hati manusia. Tak ada orang. Jadi bila demikian, hati itu sebenarnya di luar daripada makna Kaabah. Bila di luar, ia hakikatnya hanyalah isyarat. Dikaitkan Kaabah itu, ataupun diisyaratkan Kaabah itu kepada hati. Sebab apa diisyaratkan kepada hati? Kaabah ni kan berada di Mekah. Mekah ni adalah pusat kepada dunia. Hati pula adalah pusat kepada anggota badan. Dia ada dari sudut persamaan itu. Jadi diisyaratkan, disamakan Kaabah ataupun Mekah itu dengan hati. Jadi setakat ni saya nak bagi, nanti kita akan detail lagi lepas ni. Kita akan pergi detail lagi, cuma saya nak biar kita pagi ni faham dulu apa beza isyarat ataupun yang kita sebut isyari ini dengan tafsir. Tafsir itu adalah kita lebih merujuk kepada makna, maksud, makna dia. Okey, makna kepada satu-satu perkataan. Isyari ini dia di luar daripada makna tersebut, yang diisyaratkan daripada Kaabah. Baik, itu dulu biar kita faham setakat itu dulu. Nanti kita akan lebih masuk ke dalam. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, isyarat-isyarat ni dia sebenarnya bukan ahli tasawuf sahaja yang bila menafsirkan Al-Quran mereka menggunakan isyarat. Bila saya sebut menafsirkan Quran, letak dalam kepala bukan makna tafsir istilah, secara istilah. Ia hanya meminjam perkataan tafsir itu. Bukan adalah maksud tafsir secara istilah. Bila saya sebut menafsirkan, ahli tasawuf ataupun bila dia menafsir,
kepada perbincangan tentang sains. Jadi sebenarnya inilah sebenarnya yang jadi perbahasan. Ada sebahagian ini tunggu. Jadi bila silap faham tentang maksud isyarat dengan tafsir tadi, sebab itu ada sebahagian ulama yang menolak tafsir ilmi ataupun tafsir secara sains ini. Mereka tolak. Tapi kalau mereka faham tafsir ilmi ataupun yang kita sebut sebagai tafsiran secara sains itu hanyalah dalam bentuk isyarat, bukan dengan makna tafsir yang sebenar, mereka tidak ada masalah sebenarnya. Jadi perbahasan. Begitu juga dengan tafsir sufi isyari. Kalau difahami isyari itu adalah tafsir sebagaimana istilah dalam bidang ilmu tafsir, maka ramai ulama yang menolak. Ramai yang akan tolak. Tapi kalau dia faham ini bukan bercakap tentang makna ayat Quran, tapi ia bercakap tentang isyarat. Di luar daripada perbincangan tentang makna perkataan tersebut. Di luar. Ia hanya isyarat saja, memberi isyarat. Kaabah itu memberi isyarat kepada hati. Macam contoh saya beri tadi. Mekah itu isyarat kepada hati. Bukan Kaabah itu adalah maknanya hati, bukan. Tapi isyarat kepada hati. Jadi kalau faham ia adalah isyarat, bukan makna kepada perkataan, selesailah masalah. Tak ada balah dalam kita. Tak ada dah orang nak tolak tafsir isyari ni sebenarnya. Yang jadi masalah orang tolak ni bila digunakan istilah tafsir isyari, perkataan tafsir itu mengelirukan dia. Mengelirukan dia. Jadi dia ingat ke tafsir macam tafsir biasa. Sedangkan tafsir di situ hanya dalam bentuk majazi. Contoh kita sebut hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Itu istilah yang diterima pakai semua kan. Hadis yang direka-reka. Sebenarnya dia bukan hadis. Kenapa nak sebut perkataan hadis di depan tu? Tapi sebut juga hadis. Hadis maudhu' bukan hadis. Tapi disebut juga perkataan hadis tersebut. Sebab disebut secara majazi sahaja. Mimba bitajawuz. Tajawuz. Ya. Jadi nak sebutnya ialah tafsir yang bila kita sebut, kita baca tafsir Al-Burusawi, Ruhul Bayan. Kita baca tafsir Syekh Ibnu Ajibah, Al-Bahrul Madid. Memang bila dia Al-Alusi pun ada, Al-Imam dan imam-imam yang lainlah yang buat tafsir tentang tafsir isyari ni, biasanya dia akan bawa tafsir yang biasa dulu, bawah tu baru disebut tentang tafsir isyari. Dia bincang dalam perenggan yang lain. Dia bawa perbahasan tafsir isyari ni dalam perenggan yang lain. Jadi dia letakkan perbahasan itu dalam tafsir yang
tafsir kalau nak mudah nak bezanya ialah tafsir zahir. Yang zahir iaitu yang biasa, bukan zahiri yang dalam fiqh tu bukan. Zahir ni dengan maksud tafsir biasa. Dalam kitab kita ni saya guna istilah tafsir zahir, iaitu tafsir yang biasa, yang digunakan metodnya oleh imam-imam tafsir seperti Al-Baydawi dan lain-lain lagi. Jadi faham situ dulu bahawa tafsir Isyari ini dia bukan tafsir sebagaimana fahaman dalam bidang ilmu tafsir. Dia hanyalah isyarat. Bila kita faham demikian, maka sebenarnya tak ada hujah untuk orang menolak tafsir Isyari ini. Tak ada hujah pun. Sebab dia keliru dengan perkataan tafsir di depan itu. Dia keliru. Okey. Hubungan antara ta'wil dan tafsir. Ta'wil dari segi bahasa berasal daripada perkataan al-awwalu bermaksud rujuk sebagainya. Daripada sudut istilah pula, ulama tafsir berbeza pandangan tentang hubungan antara tafsir dan ta'wil. Ini dalam perbahasan bidang ilmu tafsir lah. Ada sebahagian berpendapat bahawa tafsir adalah makna seerti bagi ta'wil. Tafsir itu adalah ta'wil, ta'wil itu adalah tafsir. Sebahagian yang lain berpendapat bahawa tafsir dengan ta'wil berbeza dalam bentuk umum dan khusus. Tafsir itu lebih umum, ta'wil itu lebih khusus. Ataupun sebaliknya, ta'wil lebih umum dan ta'wil lebih khusus. Ada yang membezakan begitu antara ta'wil dan tafsir. Begitu juga ada yang sebahagian yang lain melihat bahawa tafsir adalah sesuatu yang putus dan pasti, qat'i. Dan ada makna yang dikehendaki oleh Allah, manakala ta'wil adalah makna yang dipilih daripada kemungkinan-kemungkinan. Pilih salah satu daripada kemungkinan-kemungkinan makna yang ada pada perkataan tersebut. Sebahagian pula ulama berpendapat bahawa tafsir adalah penjelasan lafaz. Ini tentang perbahasan ilmu tafsir lah. Cuma dari sudut ta'wil, dari sisi ulama kalam, dalam bidang ilmu akidah kita ini, definisi istilah ta'wil antara ulama tafsir dan ulama kalam juga berbeza. Sebab itu saya kata tadi, istilah ni kita bincang dalam bidang ilmu tersebut. Okey, kita bila beri takrifan kepada satu-satu perkataan, kita mentarifkan berdasarkan bidang ilmu. Sebab satu perkataan itu akan berbeza berdasarkan kepada takrifan itu berbeza dari sudut bidang ilmu. Macam ta'wil ni. Ta'wil dalam bidang ilmu kalam, melihat bahawa ini kerana ilmu kalam melihat bahawa ta'wil ialah menukar lafaz daripada zahirnya kepada kemungkinan makna yang lain bagi lafaz tersebut, sebagaimana pandangan mereka tentang ayat-ayat Quran. Dia ta'wil. Jadi contoh kita cakap tentang istiwa bersemayam. Jadi ditakwilkan istiwa itu dengan makna Allah yang maha berkuasa, contohnya kan. Jadi ditakwilkan dengan makna yang lain. Itu dalam ilmu kalam ataupun dalam ilmu akidah. Kita dapati dalam kitab-kitab ilmu kalam yang kita kemudian banyak menggunakan definisi ini, antaranya seperti kitab Ta'sisut Taqdis karangan Imam Ar-Razi dan lain-lain lah. Okey. Jadi itu takwil dalam ilmu kalam. Kalau nak tengok kepada tafsir Sufi Isyari pula, kita kadang-kadang akan tengok tafsiran yang diguna ataupun bila nak bagi takrif tentang tafsir Sufi Isyari ini, kalau kita boleh baca di sini, sebahagian ulama ataupun para ulama mereka memberikan tafsiran ataupun takrif kepada tafsir Sufi Isyari ini ialah takwilan ayat-ayat Al-Quran. Dia menggunakan perkataan takwilan. Sebab itu saya bincang tentang takwil tafsir tadi. Sebab dalam bincang tentang tafsir Sufi Isyari pun ada disebut tentang takwilan. Jadi apa makna takwilan di situ? Takwilan ayat-ayat Al-Quran yang berbeza dengan makna zahir ayat-ayat tersebut berdasarkan isyarat yang tersembunyi yang dilihat ahli sufi, dan ia mungkin boleh diselarikan antara isyarat tersebut dengan makna zahir ayat. Jadi bila kita sebut takwilan ayat-ayat, ia sebenarnya takwilan itu dengan makna isyarat. Maknanya ialah isyarat. Takwilan ayat-ayat Quran maknanya kita bawa makna Kaabah itu, Kaabah dengan takrifan itu, kita takwilkan ia dalam bentuk isyarat. Kita takwilkan ia dalam bentuk isyarat dengan membawa makna hati. Takwilan di situ adalah dengan maksud isyarat.
Jelasnya tafsir isyari dan ta'wilan batini. Mari qadalah ni masuk batin dah ni. Tadi bincang ni nak masuk lebih detail sikit lagi. Jelasnya tafsir isyari dan ta'wilan batini adalah kata seerti bagi ahli sufi. Jadi kadang-kadang kita jumpa bila bahas tentang tafsir isyari ni, dia sebut dengan istilah ta'wilan batini. Ta'wilul batini, ta'wilan dalam bentuk batin. Okey, apa yang dimasukkan dengan batin ini? Tafsir sufi isyari ialah tafsir batin yang bergantung kepada rahsia di sebalik lafaz-lafaz tanpa terhenti pada sempadan zahir dan makna kamus semata-mata. Ia melihat bahawa lafaz Al-Quran mempunyai hakikat yang berbeza dengan pemahaman biasa. Hanya ahli sufi sahaja yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah yang mampu menyingkap hakikat tersebut. Jadi, dalam kita nak faham tentang konsep tafsir sufi isyari, nak faham apa itu tafsir sufi isyari ni, dia berkait dengan batin. Batin ni apa maksud dia? Kalau kita, badan manusia ni kan, zahir ialah luaran kita, batin ialah dalaman. Aspek-aspek dalaman hati, aspek apa tadi, hati dan rohani dan sebagainya, itu batin. Batin ini biasanya ia adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tak nampak pada zahir. Dia duduk dalam, jadi tak nampak. Zahir adalah luaran. Jadi bila kita sebut tafsir sufi isyari, ia adalah tafsir batin yang bergantung kepada rahsia di sebalik lafaz-lafaz yang zahir. Perkataan Kaabah tadi ataupun Mekah lah, perkataan Mekah. Mekah ni zahirnya adalah berdasarkan kepada takrifan dari sudut kamus makna dia. Mekah ialah tempat, kita beri takrifan macam biasalah dalam kamus apa itu Mekah tersebut. Mekah ialah sebuah negeri yang berada di Arab Saudi, yang menjadi tempat lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu zahir. Zahirnya adalah itu takrifan secara luarannya ataupun secara kamusnya. Batin adalah di sebalik perkataan Mekah tersebut, yang tak nampak, ia tersembunyi. Yang tersembunyi inilah yang tak semua orang boleh cungkil dia. Tak boleh. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh mengetahui di sebalik daripada perkataan tersebut. Makna batini, maknanya apa yang ada di dalamnya, yang tersembunyi di sebalik perkataan tersebut. Jadi yang tersembunyi ini hanya ahli sufi sahaja yang mengetahuinya. Mengikut ahli tasawuf, ulama-ulama sufi, mereka mengatakan bahawa hanya mereka yang ada pengalaman tasawuf, pengalaman kerohanian sahaja yang tahu di sebalik apa yang di sebalik daripada yang zahir, yang batin. Di sebalik yang batin. Boleh? Kita dah melangkah satu tangga. Satu tangga dah. Tadi duduk tangga pertama, sekarang nak melangkah tangga yang kedua, nak faham tentang batin tadi. Oleh itulah bila kita sebut batin ini, di sebalik daripada perkataan ada makna yang lain, yang makna itu adalah makna yang akan ditafsirkan secara isyarat dalam Quran. Yang batin tadi, hati tadi, dia adalah makna dalaman yang ada pada perkataan Mekah. Ia adalah makna dalam, batin, dalam bentuk batin, duduk dalam. Orang lain tak tahu. Cuma yang tahu tu ialah wali-wali Allah, ahli-ahli sufi yang Allah beri kelebihan kepada dia. Jadi bila kita faham demikian, dia berkait dengan batin, inilah yang
orang cuba kaitkan tafsir Sufi Isyari ini dengan golongan batiniyah. Mereka kata mereka yang terlibat dengan tafsir Isyari ini mereka golongan batiniyah, iaitu golongan Syiah, satu puak. Nanti kita akan terang siapa batiniyah ni. Satu puak dalam mazhab Syiah Imamiyah, batiniyah yang bercakap Quran secara batin, yang bercakap tentang Quran secara batin. Ahli sufi juga mereka bercakap tentang Quran secara batin, yang tersembunyi daripada perkataan yang zahir. Jadi setengah orang dia samakan. Ini yang mana mereka tak faham. Walaupun ada persamaan dari sudut batin, dari sudut mencongkil batin dalam Quran, tapi metodnya berbeza. Tidak. Walaupun hasilnya hampir sama, tapi proses dan metodnya tak sama. Jadi kita tak boleh nak katakan bahawa tafsir Isyari itu adalah sama dengan tafsir batiniyah. Yang kita nak bahaskan ini sebagai permulaan juga sebelum kita masuk ke dalam. Nampak nengung dah ke tu? Boleh insya-Allah kita boleh pergi lagi. Okey. Saya sebut awal-awal tadi, kita perbincangan kita mungkin agak tinggi sedikit. Okey. Tapi harap kita mengumpulkan segala kekuatan untuk mengangkat bekas yang ataupun geleng yang penuh dengan air yang berat tadi. Angkat, bina kekuatan. Aku boleh faham. Kalau orang lain boleh faham, takkan aku tak boleh faham. Kan? InsyaAllah. Baik. Kenapa ahli tasawuf sahaja ataupun wali-wali Allah ataupun ahli-ahli sufi sahaja yang dikhususkan untuk boleh mengetahui batin? Kenapa? Sebabnya sekarang ni kita bincang tentang tafsir tasawuf, tafsir sufi. Tafsir sufi ini kita sebut tasawuf tadi, dia berkait rapat dengan pengalaman rohani. Berkait dengan rasa. Hati itu disebut oleh Dr. Majdi Al-Hilali, ia adalah tempat ubudiyah, fa fihi tajtami'ul masyair wal wujdanat. Dia adalah tempat rasa itu, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, perasaan. Perasaan tu daripada perkataan rasa kan. Perasaan, rasa kita, rasa takut, rasa mengharap, rasa sayang, rasa apa lagi? Sebenarnya itu duduk di hati kita. Di hati. Maka orang yang ada rasa sahaja, yang ada pengalaman rohani sahaja yang tahu tentang rasa-rasa tersebut. Macam gula. Hanya orang yang makan gula sahaja tahu apa itu manis, rasa manis tu. Orang tak makan gula, ceritalah manis tu macam mana, tak faham dia. Kita kata manis tu adalah tidak pahit. Kalau tidak pahit, masin, manis ke tidak? Tidak pahit, tidak masin, tambah dah segi. Kalau masin, tidak masin, apa lagi? Dia tak boleh nak diungkapkan sebenarnya. Rasa itu, kalau kita hanya boleh datangkan sesuatu yang berlawanan dengan dia saja. Rasa ni nak faham, dia kena makan gula tu sendiri. Orang nak faham tentang tasawuf ini, dia kena terlibat dalam pengalaman ataupun perjalanan rohani. Barulah dia tahu sebenarnya apa itu tasawuf. Dia cakaplah tasawuf ni tak ada dalam Islam ke apa. Sebenarnya itu sebab dia tak terlibat pun dalam perjalanan rohani tersebut. Dia tak terlibat pun. Jadi dia tak, bila dia tak terlibat, dia menafikan adanya tasawuf ini. Apa pun yang saya nak sebut di sini ialah hati itu tempat rasa. Jadi sekarang ni batin itu adalah
berkait dengan hati, berkait dengan dalaman, berkait dengan rasa. Jadi orang yang melalui perjalanan kerohanian itu, yang merasai sahaja yang tahu tentang batin, perkara-perkara batin ini. Tafsir Sufi Isyari nak keluarkan perkara batin. Jadi hanya orang yang melalui perjalanan kerohanian sahaja yang akan tahu tentang batin. Sebab itu dikhususkan kepada wali-wali Allah, ahli sufi dan sebagainya yang melalui perjalanan kerohanian itu sahaja yang boleh mengetahui sebenarnya apa batin di sebalik ayat Quran. Sebab itu disebut oleh ulama kita bahawa dia tahu ataupun dia kata yang tahu tentang batin ataupun isyarat dalam Quran secara tasawuf ini ialah orang yang berada dalam lapangan tersebut, yang melalui perjalanannya ataupun perjalanan kerohanian yang terlibat secara langsung, dia yang tahu. Orang lain pun boleh juga sebenarnya. Orang lain pun boleh juga. Tapi orang lain itu dia akan bagi isyarat bersumberkan kepada akal. Dia bukan bersumberkan kepada hati lagi dah. Ilmu ni pada ulama kita, ahli sunnah wal jamaah kita sebut secara umumnya ada 3 sumber ilmu. Yang pertama akal, kita berfikir. Kita fikir-fikir lahirlah ilmu. Ilmu fizik ke, ilmu kimia ke, kita guna akal kita berfikir. Lepas tu panca indera, melalui lidah kita tahu ini panca indera, melalui telinga kita mendengar kuliah, kita dapatlah ilmu. Macam-macam lagi cara panca indera lah, daripada panca indera kita dapat ilmu. Yang kedua. Yang ketiga hati. Hati adalah sumber ilmu. Bila hatinya suci, kita akan mendapat limpahan faidanat ataupun yang seumpamanya yang kita biasa dengar istilah-istilah dalam tasawuf ni, dia masuk ke hati. Ilmu tersebut. Tapi pastikan yang batin ini dia tak keluar daripada syariat. Itu perbahasan lain lah. Kadang-kadang masuk batin itu bukan daripada limpahan ilahi, tapi bimbang orang lain masuk. Itu kena jaga supaya dia tak keluar daripada syariat. Okey. Tapi salah satu sumber ilmu ialah hati. Kalau kita ni macam saya lah, bukan orang yang bersih hati, kotor hati ni kan, macam saya ni. Kalau saya terjemah, saya kata bahawa maksud ayat Quran bahawa bila Allah Ta'ala menyebut tentang Nabi Musa contohnya, kita bercakap tentang Nabi Musa, lalu saya katakan Nabi Musa ini adalah isyarat kepada wali Allah. Nanti kita akan lihat contoh-contoh nanti. Dalam isyarat itu dia, Nabi Musa itu sendiri diisyaratkan kepada wali-wali Allah. Kalau saya yang kata macam tu, sebab saya guna akal je, bukan daripada hati saya. Boleh je, tapi bersumberkan akal lah. Saya guna akal. Nabi Musa, wali-wali Allah seumpama Nabi Musa. Wajah syabahnya apa? Dari sudut dia dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, gitu. Guna akal je. Dia bukan daripada hati yang suci. Yang kita nak cakap tentang tafsir Sufi Isyari ni, kita menzahirkan batin isyarat itu datang daripada hati. Jadi datang daripada hati itu ialah orang biasa-biasa tak boleh. Mesti wali Allah, mesti ahli sufi, mereka yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu disebut di sini, hanya orang yang khusus sahaja. Kalau ada orang juga tafsir, dia kata ini tafsir Isyari, tengok gaya ke dia ni, buat maksiat, langgar perintah Allah. Tapi kata ni tafsir Isyari yang dia buat. Kita pun tak ada kata manalah kan. Itu kena faham. Baik. Bentuk tafsiran ini muka surat 27 tidak bergantung sepenuhnya kepada akal atau melampau dalam penggunaannya. Ia mengambil berat terhadap
perkara akal sekadar yang digunakan oleh ahli sufi. Ini bermakna bahawa isyarat yang tersembunyi yang dikeluarkan daripada nas Al-Quran dalam tafsir isyari bukanlah menggunakan akal semata-mata. Sebagaimana yang saya terangkan tadi. Dia daripada hati yang suci yang Allah Ta'ala campakkan ilmu itu dalam hati para wali-walinya. Penggunaannya adalah dalam sempadan agar tafsir isyari tidak terkeluar daripada lafaz zahir. Ada juga guna akal tu, tapi dia bila keluarkan itu dia tak lari sangat daripada lafaz zahir yang luaran tadi, yang dipahami secara qamus tadi, makna qamus tadi. Tak keluar. Jadi gunakan akal dari aspek itu. Dari sudut nak mengeluarkan tafsiran daripada hati itu, dia tak gunakan akal tapi menggunakan hati tadi. Datang daripada hati. Baik. Oleh itu kalau saya boleh sebutlah sikit, mungkin di luar perbincangan kita. Saya sebut tadi bahawa rasa ni kita payah nak ungkapkan dengan ungkapan kata-kata, nak zahirkan dengan perkataan zahir. Inilah sebenarnya yang menjadi perbahasan tentang adanya maqam ataupun kita kata likulli maqam maqal dalam kaedah kita. Setiap peringkat ada cara kita bercakap kan, tahap kita bercakap. Tahap kita bercakap. Rasa ni kita kata tadi sukar untuk kita ungkapkan, nak beritahu manis tu apa payah, rasa manis. Jadi bila diungkapkan juga benda yang batin, yang rasa dalam bentuk rasa ni, bila diungkapkan sebenarnya dia tak sama pun sebagaimana sebenarnya rasa tersebut. Dia nak faham tentang rasa tersebut mesti dia sendiri yang makan gula untuk rasa manis. Faham tak? Kalau saya makan gula, saya rasa manis, saya nak ungkapkan apa itu manis, nak berikan apa itu makna manis. Kalau saya berikan juga takrifan apa itu manis, dia akan jadi orang yang tak makan gula, dia akan mungkin keliru, pening. Begitulah juga dalam ilmu tasawuf. Kita bercakap tentang rasa tadi. Kalau ada ulama kita yang menzahirkan dengan bercakap tentang rasa itu yang jadi ramai yang keliru, yang kurang macam tak faham, ataupun sebenarnya dia tak boleh nak faham dengan makna hakiki yang sebenarnya yang disampaikan itu, sebab dia bukan berada pada tahap orang yang merasa. Dengan kata lain, dia tak terlibat dalam proses ataupun perjalanan rohani ini. Kalau dia tak terlibat dalam proses rohani, dia nak faham tentang tasawuf hakikat yang sebenar, dia kadang-kadang jadi keliru. Dia akan jadi keliru. Okey? Itu mungkin saya sebut segitulah dahulu. Di samping itu, tafsir sufi isyari juga adalah salah satu manifestasi daripada ma'rifah dan kesan tasawuf. Sebab hanya orang yang hati suci, maka dia akan, orang yang melalui perjalanan rohani ni, dia akan dapat dapatlah kesan dia, buah daripada perjalanan rohani. Kalau kita bercakap tentang samarah, kalau tesis saya tu saya pecah tentang ilmu tasawuf ni tentang permulaan, kemudian proses ni saya bercakap tentang maqam dengan hal, kemudian tentang samarah, buah dia, tentang karamah, itu buah. Perbahasan karamah tu panjanglah pula kan. Tapi dia sebenarnya hasil daripada perjalanan tasawuf tadi, proses perjalanan rohani tadi. Jadi sebenarnya tafsir sufi syari juga dalam ruang lingkup samarah, iaitu buah, hasil ataupun kesan daripada hati yang suci tadi. Dia mampu mengeluarkan yang batin daripada zahir ayat tadi. Okey. Seterusnya, ini yang saya bawalah pandangan-pandangan ataupun apa yang disebut oleh para imam-imam kita. Muka surat 28, kata-kata Syekh At-Tustari tentang keistimewaan pada ahli sufi dan wali dalam mengetahui batin dan isyarat tersembunyi ini. Begitu juga disebut Imam Al-Qushayri.
Saya tak baca satu-satu lah ya, sebab poin pentingnya situ ialah hanya yang diberikan kelebihan oleh Allah yang melalui perjalanan ini saja yang boleh menafsirkan secara tafsiran isyari ini. Berdasarkan kata-kata Syekh At-Tustari, Imam Al-Qushairi, Imam Al-Burusawi, Syekh Al-Burusawi, Syekh Ibn Ajibah. Seterusnya muka surat 30. Perlu dijelaskan bahawa tidak ada perselisihan antara umat Islam bahawa iman, ibadat, taqwa dan mujahadah melawan nafsu akan memberi kesan kepada pencerahan minda, hidayah bagi hati, petunjuk untuk berkata benar dan perlakuan yang betul. Maksudnya setiap orang yang melalui perjalanan rohani ini akan dapat ada kesan dia. Ini semua tidak siapa pun yang boleh menafikannya. Ini disebut oleh Al-Imam Syekh Al-Qardawi dalam kitabnya Mauqifil Islam Minal Ilham wal Kashaf. Tidak ada perselisihan juga bahawa Allah membuka hakikat ilmu, cahaya makrifat dalam memahami kitab dan sunnah Nabi-Nya melalui limpahan ilahi. Okey, kesimpulannya muka surat 31, tafsir Sufi Isyari bergantung kepada rahsia di sebalik lafaz-lafaz. Rahsia itu ialah batin, perkara yang batin, yang tak nampak, yang tersembunyi. Bila tersembunyi, rahsia lah. Benda-benda batin yang tak nampak tanpa terhenti pada sempadan susunan perkataan yang zahir dan makna kamu semata-mata. Yang zahir, kalau Mekah kita tahu ialah negeri yang berada di Arab Saudi, tempat lahir Rasulullah, itu yang zahir. Tapi batin itu di dalam yang tersembunyi di sebalik perkataan Mekah itu adalah hati yang dikeluarkan oleh ulama-ulama tasawuf kita ataupun ahli sufi kita, pada wali Allah Subhanahu wa taala. Ia diketahui hanya oleh ahli batin, ahli suluk dan ahli hakikat. Tafsir ini merupakan gambaran kepada makrifat dan hasilan daripada tasawuf. Baik. Seterusnya, perkataan tafsir bukan dengan makna istilah. Ini yang saya dah sebut di awal tadi. Untuk kita lebih detail lagi, bila kita sebut tafsir Sufi Isyari, tafsir di situ bukan dengan makna istilah dalam bidang ilmu tafsir yang memberi makna kepada satu-satu perkataan, tidak. Dia sebenarnya adalah isyarat, dalam bentuk isyarat. Perkataan tafsir dalam frasa tafsir Sufi Isyari bukanlah dengan makna istilah, iaitu ilmu yang membahaskan tentang maksud yang dikehendaki oleh Allah mengikut kemampuan manusia. Yang kita sebut perbahasan tadi, ya bahasu an muradillah tadi. Dia bukan tentang maksud yang Allah kehendaki itu, sebab Allah bercakap dalam bahasa Arab, maka dalam bahasa Arab itu adalah yang Allah Ta'ala bila bercakap tentang dengan gunakan bahasa yang dimaksudkan di situ adalah makna secara tafsir tadi, dengan maksud yang zahir yang difahami oleh semua orang. Okey. Ia hanyalah digunakan untuk merujuk kalam ahli Sufi Isyari dalam takwilan ayat-ayat Al-Quran daripada aspek adat kebiasaan atau penggunaan lafaz untuk maksud lain secara majazi. Ini kerana ilmu tafsir yang diistilahkan oleh kebanyakan ulama tafsir adalah ilmu yang membincangkan tentang makna yang dikehendaki oleh Allah. Ia tidak sama dengan makna isyari atau isyarat para ahli sufi. Kita dah tengok tadi apa perbezaan antara tafsir dengan isyari tadi kan. Jadi yang kita bincang di tafsir Sufi Isyari ini ialah tafsiran secara isyari, bukan tafsiran dengan makna ia memberi makna kepada perkataan secara sempadan perkataan zahir tersebut. Isyarat tidak ada kaitan dengan metodologi ilmu tafsir. Ahli Sufi sendiri tidak mengatakan bahawa apa yang mereka katakan hasil daripada perasaan hati itu adalah tafsir Quran. Ahli Sufi sendiri kata ini bukan tafsir. Bahkan ia adalah sinaran daripada cahaya dan limpahan yang dibukakan. Tidak berkait dengan hukum dan tidak terikat dengan kewajipan. Oleh kerana itu, ahli sufi menyatakan bahawa makna-makna tersebut adalah isyarat yang menggambarkan perkataan yang tersembunyi yang diperlihatkan kepada mereka. Imam Syatibi mempertegaskan perkataan ini dengan menyatakan bahawa tafsir Sufi Syari bukan bermaksud tafsiran bagi ayat-ayat Quran dan keterangan bagi maknanya yang tidak ada makna lain kecualinya. Kalau kita kata
Mekah itu maknanya adalah hati, maka kita katakan dalam konteks atau kita katakan ia sebagai tafsiran dengan makna dalam bidang ilmu secara istilah tadi, bidang ilmu tafsir, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah batiniyah, golongan batiniyah. Golongan batiniyah ini nanti kita akan lebih detail lagi. Batiniyah ni kata yang zahir, kita kata Mekah tu adalah negeri di Arab Saudi itu sebenarnya tak boleh dipakai, mesti ditolak. Maksud sebenar Mekah itu ialah hati, gitu. Itu batiniyah. Dia menafikan yang zahir tadi. Adapun kita ataupun mereka yang menafsir secara isyari ini, mereka memperakui tentang makna zahir, keluarkan yang batin secara isyari. Itu beza dia secara umum. Terlebih dahulu untuk saya sebut di sini perbezaan antara golongan batiniyah dengan mereka yang menafsir secara isyari. Walaupun dua-dua mengeluarkan yang batin, tapi batiniyah mereka menafikan makna zahir. Mereka kata makna sebenar kepada Mekah itu ialah hati. Itu. Dia hanya mengiktiraf makna batin, tidak mengiktiraf makna zahir. Jadi saya bawa para imam kita, para ulama kita yang menyebut tentang pandangan-pandangan mereka yang mengatakan bahawa tafsiran dalam tafsir isyari itu bukan dengan makna tafsir secara istilah ataupun dalam bidang ilmu tafsir. Imam Az-Zarkashi, Imam As-Sayuti, Az-Zahabi, Syekh Ibn Ashur, begitu juga disebut oleh Syekh Ibn Ajibah muka surat 34. Semuanya menyebut tentang perkara yang kita telah sebut dan terangkan tadi. Kalau kita tengok Az-Zahabi itu dia sebut muka surat 33 ya. Az-Zahabi pula berkata, kami menghormati para ulama tafsir isyari, meyakini mereka daripada aspek ilmu dan agama. Pengiktirafan mereka dalam tafsir-tafsir mereka yang berpegang kepada makna-makna zahir bagi Al-Quran dan penolakan mereka terhadap sesiapa yang bercakap tentang batil Al-Quran sahaja tidak zahirnya. Semua ini membuatkan kami bersangka baik. Ini ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi mengatakan kami anggap bahawa makna-makna tersebut bukanlah sebahagian daripada tafsir, tetapi ia adalah kata-kata daripada mereka yang setara dengan apa yang disebut dalam Quran. Dia setara, maknanya bukan makna, tapi dia isyarat yang disamatarakan. Disamatarakan dari sudut wajh syabah dia sebagai contoh. Bila kita kata bahawa kamu ni, Ali adalah singa. Ali adalah singa. Kita setarakan Ali itu dengan singa. Tapi bukan bermakna kita kata Ali itu adalah bukan manusia, dia singa. Bukan. Kita setarakan dia. Dari sudut apa? Dari sudut backing dia. Tahu backing? Dari sudut pemarah dia dan sebagainya. Begitu. Setarakan dia. Okey. Muka surat 35, ini saya sebut sini. Tujuan tafsir sufi isyari adalah untuk memahami Al-Quran daripada sudut qiyas dan i'tibar. Penggal yang kedua ya. Bukan untuk menunjukkan makna lafaz. Syekh Ibn Taymiyah, saya sengaja bawa pandangan Syekh Ibn Taymiyah ni. Sebab biasanya mereka yang menolak tafsir syari ni, mereka kata mereka bersandarkan kepada Ibn Taymiyah dan sebagainya. Saya bawa pandangan Ibn Taymiyah sendiri menerima tafsir isyari. Tak ada hujah sebenarnya pada mereka kalau mereka nak berhujah dengan Syekh Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah berkata, ada isyarat yang memperakui makna yang ditunjukkan oleh lafaz dan menjadikan isyarat makna sebagai perkara yang difahami daripada sudut qiyas dan i'tibar, maka mereka sama seperti fuqaha alim dan qiyas dan i'tibar. Ialah boleh diterima jika qiyas tersebut betul dan i'tibar tersebut tidak menyeleweng. Beliau juga berkata, sesungguhnya isyarat
yang ulama sufi maksudkan dengannya terbahagi kepada isyarat haliyah, iaitu isyarat mereka berdasarkan hati. Ia adalah perkara yang diketahui oleh semua orang tertanya dan ia bukan isu perbincangan di sini. Okey. Jadi Ibn Taymiyah sendiri sebenarnya dia menerima tentang tafsir isyari ini sebab dia seumpama macam fuqaha yang mengkiaskan sesuatu perkara. Qiyas itu sebenarnya bukan tafsir. Sebab kalau contohnya bila Allah Ta'ala sebut tentang pengharaman arak tu kan, tentang pengharaman arak, maka dikiaskan oleh ulama kita dengan dadah. Adakah arak itu dadah? Bukan. Arak ada takrifan dia, sesuatu benda cecair yang najis. Dalam fiqh kita arak ni termasuk dalam perkara najis. Sesuatu cecair yang najis, yang tak boleh dibawa sembahyang, diminum dan sebagainya lah, itu takrifan kita. Adakah arak itu dadah? Dadah arak lain. Tapi dikiaskan dari sudut wajah syabahnya dia memabukkan. Begitulah juga tentang Mekah dengan hati tadi. Dia ibarat macam kias dalam fiqh. Tapi Mekah itu bukannya hati. Dari sudut tafsirannya, dari sudut tafsir makna istilahinya, Mekah bukan hati, tapi disamakan dari sudut dia adalah pusat kepada, kalau Mekah pusat kepada dunia, hati adalah pusat kepada anggota badan. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, jelasnya bawah sekali. Cuma disebut di sini isyarat terbahagi juga kepada isyarat yang berkaitan dengan kata-kata seperti apa yang mereka mengambil isyarat daripada Al-Quran dan seumpamanya. Isyarat ini adalah daripada aspek iktibar dan qiyas. Menggabungkan perkara yang bukan nas dengan nas adalah seperti iktibar dan qiyas yang biasa digunakan oleh fuqaha dalam bab hukum hakam. Walau bagaimanapun dalam hal ini digunakan dalam bab tarhib, bab kelebihan beramal, bab martabat seseorang dan yang seumpamanya. Kalau fuqaha ni dia lebih kepada, bila buat perbandingan itu dia lebih kepada nak keluarkan hukum. Tapi dalam bidang ilmu tasawuf, yang membuat perbandingan ini adalah untuk tujuan berkait dengan targhib, tarhib, hati dan sebagainya. Kita rehat aku apa? Dah. Okey, alhamdulillah. Cuma saya nyatakan di sini kitab-kitab tafsir sufi isyari lah kalau nak lihat dan nak rujuk. Antaranya tafsir Al-Quranil Azim karangan At-Tustari, Haqa'iqut Tafsir karangan As-Sulami, Ara'isul Bayan fi Haqa'iq Al-Quran karangan Abu Muhammad Asy-Syirazi, At-Ta'wilat An-Najmiyah karangan Najmuddin Dayah dan Alauddin As-Simnani, Alauddaulah As-Simnani, Lataiful Isyarat karangan Abdul Karim Al-Qushairi, Gharaibul Quran wal Gharib Al-Furqan karangan Nizamuddin Hasan An-Naisaburi, Ruhul Bayan karangan Ismail Haqqi Al-Bursawi, Al-Bahrul Madi karangan Ahmad Ibn Ajibah dan Ruhul Ma'ani karangan Mahmud bin Abdullah Al-Alusi. Itu contoh-contohlah yang menggunakan tafsiran, yang menggunakan tafsir syari dalam tafsir-tafsir mereka. Kebanyakan mereka akan datangkan tafsir yang biasa dulu, barulah mereka akan bincang tentang tafsir isyari dalam tafsir mereka. Kemungkinanlah yang jadi digunakan perkataan tafsir itu juga sebab isyari itu disebut dalam kitab tafsir yang ditulis secara biasa tadi oleh ulama-ulama tasawuf kita ini. Jadi dia tulis yang biasa, dia tak asingkan perbahasan isyari itu dalam kitab yang lain, tapi duduk dalam tafsir yang biasa. Sebab itu disebut tafsir isyari itu dengan perkataan tafsir juga. Sebab dia duduk perbahasan itu dalam ilmu dan diletakkan dalam kitab tafsir. Itu juga ada kemungkinan lah kenapa digunakan perkataan tafsir itu, walaupun pada hakikatnya ia lebih kepada isyarat, bukan tafsir yang dipahami dalam bidang ilmu tafsir. Wallahu ta'ala alam. Kita lihat sekejap ya. Kita akan masuk pukul 11. Okey, insya-Allah. Jumpa lagi. Lihat dulu, ambil kekuatan semula. Kalau ada gym tu akak berat sikit supaya masuk sini dalam keadaan gagah perkasa semula, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih ucapkan kepada Yang Maha Hadir, kepada Dr. Mahyudin Hashim atas perkongsian ilmu
Jadi kita akan berhenti seketika untuk 5 pagi. Jadi saya juga persilakan kepada tuan-tuan, puan-puan untuk menikmati hidangan 5 pagi yang telah disediakan di luar, dan kita akan masuk semula ke dalam forum ini pada jam 10.55 pagi. Okey, dengan sama-sama silakan.